Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang bersama saya Cikgu Fazli dari SMK Dr. Megat Khas Ipoh. Kita akan mempelajari subjek matematik tambahan. Jadi pada hari ini cikgu akan membincangkan satu subtopik yang agak menarik, iaitu penyelesaian persamaan logaritma. Jom kita lihat. Topik logaritma telah dipelajari sama ada menerusi sukatan matematik tambahan KSSM ataupun matematik tambahan KBSM. Jadi bagi murid-murid tingkatan 5, anda boleh menggunakan video cikgu ini sebagai bahan ulang kaji, manakala bagi murid-murid tingkatan 4, anda boleh menggunakan video cikgu ini sebagai bahan pembelajaran kendiri ataupun bahan ulang kaji, mana-mana yang bersesuaian. Jadi, bidang pembelajaran kita pada hari ini ialah bidang algebra. Tajuk pada hari ini ialah topik yang keempat, iaitu indeks, surd dan logaritma, di mana standard kandungan yang akan cikgu cover ialah 4.3 hukum logaritma. Standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 4.3.5, menyelesaikan masalah yang melibatkan hukum logaritma. Namun suka untuk cikgu ingatkan bahawa soalan-soalan yang cikgu akan selesaikan pada hari ini hanyalah soalan-soalan rutin. Cikgu tidak akan membincangkan soalan-soalan yang melibatkan masalah kehidupan harian yang sebenar. Kita mulakan dengan soalan yang pertama, iaitu selesaikan persamaan berikut. Log asas 3 bagi X tambah log asas 9 bagi 3X sama dengan negatif 1. Jom kita tengok bagaimanakah cara menyelesaikan soalan ini. Ada di sini log asas 3 bagi X adalah sebutan yang pertama. Log asas 9 bagi 3X adalah sebutan yang kedua. Manakala negatif 1 adalah sebutan yang ketiga. Ini bererti terdapat berapa sebutan? 3 sebutan yang terlibat. Namun, bagi sebarang persamaan logaritma, dengar betul-betul, bagi sebarang persamaan logaritma, yang paling penting ialah asas dalam persamaan tersebut. Okey, untuk sebutan yang pertama di sini, asas yang terlibat ialah asas 3. Manakala untuk sebutan yang kedua di sini, asas yang terlibat adalah asas 9. Jadi, kita tanya pada diri kita, asas dia sama ke tak? Asas tak sama. Jadi, untuk menyelesaikan sebarang persamaan logaritma, pastikan asas pengiraan kita adalah sama. Jadi, sebelum cikgu bergerak dengan lebih lanjut tentang penukaran asas, cikgu nak memperkenalkan satu perkara menarik, iaitu kesetaraan logaritma. Penukaran asas telah dipelajari sebelum ini. Hari ini cikgu nak tunjuk satu benda best, benda baru, iaitu kesetaraan logaritma. Dia macam shortcut lah untuk kita buat logaritma ni dengan lebih laju. Okay. Kesetaraan logaritma ataupun dalam bahasa Inggeris disebut sebagai the equivalence of logarithm. Jadi dalam equivalence of logarithm, apa yang cuba disampaikan? Sekiranya kamu ada log asas A bagi sebarang nilai, sesungguhnya sebutan ni juga adalah setara, identical kepada log asas A bagi log asas A kuasa M, dan nilainya juga perlu dikuasakan dengan kuasa M. Betul ke? Betul ke tak betul, kita check. Dekat sini, M dekat sini adalah sebarang nilai yang bersesuaian. Contohnya kalau kamu gantikan dengan 2, M dekat sini pun kena kuasa 2. Kalau sini kamu gantikan dengan punca kuasa, sini pun kamu gantikan dengan punca kuasa. Tapi adakah kesetaraan ini sah? Betul ke? Kan bohong aja. Okey. Tengok sini, cikgu nak buktikan sikit. Bila nak buktikan, cikgu akan mula dari sebelah kanan. Okay, we start from the right hand side. Okay, saya campur dengan bahasa Inggeris sikit ya. So, start from the right hand side. Apa yang kita ada? So, we have log to the base of A power of M, N kuasa M. Okay, cikgu akan membuat penukaran asas. Yang mana kamu tahu, macam mana cikgu ajar untuk penukaran asas? Sediakan tapak dia dulu. Tapak dia apa? Nak tukar asas apa? Asas A lah. Okay, log asas A. Cikgu nak tukar asas A ni. Bahagi log asas A. Tapi tulis tergantung macam ni tak ada makna. Kita kena pisahkan komponen dia.
N kuasa M tulis di pengangka. A kuasa M ni kamu letak dekat penyebut. Sekarang ni kalau ikut hukum, nak buat apa lepas ni? Kita akan buat Angry Bird. M ni boleh terbang ke depan. M yang sama ni pun boleh terbang ke depan. Kamu dapat apa? Okay, dekat sini kita akan dapat M log asas A untuk N. Okey, bahagi M log asas A bagi A. Nampak macam sesuatu yang menarik. Sebab M di sini boleh dimasukkan, manakala log asas A bagi A boleh di-reduce, kita turunkan dia menjadi 1. Oleh itu, keseluruhan sebutan ini, sebutan asal ni, keseluruhannya berubah menjadi apa? Log asas A untuk N, yang mana ini adalah sebelah kiri kamu. Ni kamu yang left hand side sini ni. Ini menunjukkan apa? Perkaitan yang cikgu beri kepada kamu ini sah. Mana M ni kamu boleh ganti dengan sebarang nilai yang bersesuaian. Oleh itu, coming back to our business. Tengok balik soalan kita tadi. Alright. Tengok balik soalan. Kita nak selesaikan guna pendekatan yang sama. Jadi dengan cara shortcut ni memang mudah. Kita ada log asas 3 bagi X campur log asas 9 bagi 3X serupa dengan negatif 1. Okay, jadi cikgu akan tukar asas 3 di sini menjadi asas 9. Okay. Kita hanya akan lakukan dengan cara, macam cikgu kata kesetaraan ni, cikgu anggap M di sini ada 2, katakan ya. Okay. Kalau cikgu buat 3 kuasa 2, maksudnya macam tu. Kalau 3 kuasa 2 dapat berapa? 3 kuasa 2 dapat 9 kan? Tulis log 9. Kalau kita kuasakan 3 ni dengan kuasa 2, X secara automatik juga perlu kuasa 2. Okay. Ini adalah setara. Sah, betul, confirm. Cikgu dah buktikan dekat atas ni. Tak ada pertikaian. Tambah log asas 9 bagi 3X sama dengan negatif 1. Jadi peringkat sini kamu perhatikan apa? Kita telah menyamakan asasnya menjadi asas 9. Terpulang pada kamu. Kamu nak tukar jadi asas 3 ke asas 9 ke? Tak ada masalah. Yang penting kamu tahu nak buat. Dan konsep dia adalah, perkara pertama yang kita perlu buat apa? Samakan asas. Base. Equalize the base. Samakan asas. Okay. Step yang kedua. Apa kita akan buat? Selepas kita samakan asasnya, kita akan guna sebarang hukum logaritma yang bersesuaian. Di sini kita dapati terdapat 2 sebutan log asas 9 yang mana dipisahkan dengan operasi tambah. Jadi kedua-dua sebutan ini boleh diturunkan, can be reduced. Kita boleh combine dengan erti kata lain menjadi logaritma tunggal log asas 9. Okey, dah jadi logaritma tunggal. Apa akan jadi kepada X kuasa 2 dengan 3X? Okey, macam cikgu dah ajar, ikut hukum pertama, logaritma hukum penambahan. Hukum penambahan kata apa? Dalam perut dia ni kita mesti darabkan. Jadi X kuasa 2, darabkan dengan 3X. Dapat berapa? Dapatlah negatif 1. Apakah langkah kedua yang penting? Langkah kedua adalah kita gunakan hukum log. Selepas kita gunakan hukum log, kamu jangan biarkan aja X kuasa 2 dengan 3X ni. Kamu darablah benda tu jadi apa? Log A9, 3X kuasa 2, 3X kuasa 3 kat sini. Ni X kuasa 2 darab X. X kuasa 3 sama dengan negatif 1. Okey, so di peringkat sini, kawan, cikgu ada cakap, kita panggil peringkat sini adalah swing. Swing. Swing tu apa? Kamu hayun ke asas tu. Kamu swing dia punya asas. Swing macam mana? Asas kita berapa dalam soalan ni? Asas 3, asas 9 kan? Aku menghayunkan dia ke sebelah kanan. Bila dihayunkan ke sebelah kanan, dia akan jadi apa? 3X kuasa 3 sama dengan, di sini tolong berhati-hati bila kita hayunkan dia, dia bukannya jadi 9 darab negatif 1 ni, dia akan jadi apa? 9 kuasa negatif 1. Ni tolong jangan silap kat sini. Kalau silap kat sini banyak kesalahan yang akan terjadi selepas itu. Baik. Seterusnya, apa maksud 9 kuasa negatif 1? Ini adalah salingan. Salingan maknanya apa? Salingan tu adalah 1 per sesuatu biasanya. 1 per 9.
Kemudian nak buat apa kat sini? X kuasa 3 sama dengan yang ni pelajar MX kena pandai lah. Benda boleh congkak kan? 1/27. Akhir sekali X sama dengan Okey, sekarang ni kita nak hilangkan kuasa 3. Cara paling mudah, kita puncakan di sebelah kiri, dia ke sebelah kanan ya. Okey, dia dapat berapa ni? Maka X sama dengan 1/3. Nak bagi elok sikit, tulislah sini 1/3. Maka apakah nilai X? X adalah 1/3. Jadi kita telah menyelesaikan soalan nombor 1 dengan panjang lebar. Jadi kalau kamu tertinggal, boleh pause, lepas tu rewind balik. Okey, tadi kita telah pun menyelesaikan soalan pertama dengan panjang lebar. Baik, kita lihat kepada soalan yang kedua. Selesaikan persamaan berikut. Log asas 3 bagi X sama dengan log asas 9 bagi 5X tambah 6. Tadi, masa kita nak selesaikan soalan, cikgu ada senaraikan 3 step kan? Ingat balik step-step tadi? Cikgu malas scroll ke atas, kita tengok balik. Step yang pertama apa? Asas samakan asas kan? Step yang kedua, kita akan guna hukum log. Step yang ketiga, kita akan swing asas. Kita terbang ke asas tu. Okey, tapi dalam soalan ni yang paling penting adalah kamu perhatikan asas mesti sama. Okey, cikgu ada satu taktik menarik dekat sini. Kalau kamu lihat ya, log asas 3, log asas 9. Okey, jadi asas ni sama tak? Asas tak sama. Bila asas tak sama, kita nak samakan. Sini asas 3, di seberang sana, di sebelah kanan asas 9. Jadi, kalau kita gunakan kaedah yang cikgu perkenalkan tadi, kesetaraan logaritma, apa kita boleh buat? Okey, macam mana nak tukarkan 3 jadi 9? Kita akan kuasakan dengan kuasa 2. Okey, apa kita akan peroleh di sini? Kalau 3 kuasa 2 dapat 9. X mesti kuasa 2 sekali. Okey, tak boleh biarkan asas dia. X pun kena kuasa juga. Dengan kuasa 2. Di sebelah kanan ni kita ada apa? Log asas 9 bagi 5X tambah 6. Okey, ini menarik sebab apa? Di sebelah kiri ada log asas 9, di sebelah kanan ada log asas 9. Jadi, kiri ada asas 9, kanan ada asas 9. Kita gugurkan log itu. Cikgu tak berkenan kalau pelajar mansuhkan. Kita gugurkan, kita dapat X kuasa 2 sama dengan 5X tambah 6. Sini ada X kuasa 2. Jadi di sini, kita hanya perlu tukar asas saja. Cikgu tak ada guna hukum log, cikgu tak perlu swing. Sebaliknya, kalau kamu lihat soalan sini, dah berubah menjadi satu persamaan kuadratik. Kita susun X kuasa 2, tolak 5X, tolak 6 sama dengan sifar. Yang mana jika kamu faktorkan, apa yang kamu akan dapat? Dalam pemfaktoran wajib di sini. Okey, sini X. Cikgu letak 1, cikgu letak 6. Okey, nak dapatkan negatif 5, sini mesti tolak, sini mesti tambah. Dan jawapan kita apa? X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan 6. Baik, kita tak boleh berhenti di sini. Jadi ada satu benda menarik. Ingat balik, recall semula, apakah syarat-syarat kewujudan bagi suatu logaritma? Log asas A bagi sebarang nilai. Cikgu nak fokus pada nilai di sini. N dekat situ. Nilai di situ tak boleh negatif. Cannot be negatif. Nilai di sini tak boleh sifar. Nilai bagi N hanyalah lagi besar daripada sifar. Berarti N adalah sentiasa positif. Kamu perhatikan balik. X di sini. Kalau kamu masukkan negatif 1 dekat dalam X di situ, kamu akan dapat log asas 3 bagi negatif 1. Kalau kamu cuba tekan kalkulator, yang keluar adalah math error. Math error sebab jawapannya adalah khayalan. Bukan tak ada jawapannya, jawapannya adalah khayalan. Dan ini tidak dibincangkan pada silibus kamu. Oleh itu, X sama dengan negatif 1 kita akan abaikan. Kerana jawapannya tidak nyata. Akhir kita apa? X sama dengan 6.
Okey, murid-murid yang cikgu kasih sekalian, kita bergerak kepada soalan yang terakhir pada sesi kali ini. Selesaikan persamaan berikut. Log asas punca kuasa 2 bagi X untuk 16. Tolak log asas punca kuasa 2X bagi 2 sama dengan 3. Ini adalah soalan SPM tahun 1993. Oleh itu, jom kita lihat bagaimanakah cara menyelesaikan soalan ini. Kita kembali kepada basic. Kita catatkan langkah pertama tadi adalah samakan asas yang sama. Langkah kedua adalah gunakan hukum log. Langkah ketiga adalah swing asas. Okey, kita buat check inspect sekarang. Buat inspection. Baik, sini asas punca kuasa 2X. Asasnya juga adalah punca kuasa 2X. Jadi, asas dah confirm sama. Asas dah confirm sama, kita akan tengok langkah kedua, hukum log. Baik. Jadi, kita tengok hukum log apa yang kita boleh pakai. Nampak operasi apa di sini adalah operasi tolak kan? Bila kita ada operasi tolak, apa akan jadi? Kita akan reduce log kita menjadi log tunggal. Di sini adalah operasi tolak, maka sebutan yang di dalam perut je ni, 16 dengan 2 ni, apa yang kita buat? Kita bahagikan 16/2. Eloknya kurungkan. Sama dengan 3. Baik. Asas punca kuasa 2X bagi 8 sama dengan 3. Okay. Di peringkat sini, kita telah pun menggunakan hukum logaritma. Selepas kita menggunakan hukum logaritma, seterusnya apa kita akan buat? Kita akan swing asas. Kita akan swingkan siapa? Punca kuasa 2X. Nak swing macam mana? Ingat balik cikgu kata, okay, bila kita swing 8 di sini, kita swing punca kuasa 2X di sini. Bila kita swing, ingat bila kita swing bukan operasi darab, sebaliknya 3 ni akan menjadi kuasa. Okay, harapnya jangan salah di sini. Jadi 8 sama dengan punca kuasa 2X untuk 3. Okey. Jadi bagaimana kita nak teruskan penyelesaian? Baik, di sini kita kena menjadi sedikit kreatif. Sebab tu kamu ambil AdMaths. Pasal AdMaths menjana kreativiti. Tahukah kamu 2 kuasa 2 dapat 4? Okey. Tapi 2 kuasa 3 kamu dapat 8. Okey, menarik. Oleh itu, cikgu boleh tukar 8 di sini menjadi 2 kuasa 3. Sama dengan punca kuasa 2X kuasa 3. Di peringkat sini, kita akan gugurkan kuasa 3 atau abaikan kuasa 3. Semua sama dengan punca kuasa 2X. Baik, macam mana nak hilangkan punca kuasa 2? Cikgu ajar sebelum ni, squaring both sides. Macam mana squaring both sides tu? Kuasa 2 kan kiri dan kanan. 2 kuasa 2, 4. Punca kuasa 2, kalau kita kuasa 2 kan akan terhapus, tinggal adalah X. X sama dengan 4. Siap. Pada hari ini, cikgu telah pun membimbing kamu untuk menyelesaikan 3 soalan yang berkaitan dengan persamaan logaritma. Dan cikgu berharap menerusi video ini kamu dapat sesuatu, dan yang paling penting adalah bukan mendapat jawapan semata-mata, sebaliknya dalam AdMaths kita perlu memberi makna pada jawapan kita itu sendiri. Jadi akhir kata, cikgu ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak sekolah SMK Dr. Megakhas Ipoh kerana membenarkan cikgu membuat rakaman ini, dan cikgu juga ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua calon yang akan menduduki peperiksaan SPM 2020 pada tahun 2021. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.